Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fauzan Azmi dalam program Sembang Kedai Kopi. Penglibatan wanita dalam aktiviti kesukarelawan di negara ini, khususnya di Malaysia dan Johor, tidak boleh dinafikan. Bantuan diberikan berlandas keprihatinan dan juga ihsan terhadap golongan yang tidak bernasib baik dalam kalangan masyarakat. Kupasan kali ini dalam Sembang Kedai Kopi, kita akan bawakan dua tetamu untuk kongsikan mengenai wanita dan rakyat. Kita bersama Puan Nur Diana Rail, Pengerusi Pertubuhan Mentari Johor Iskandar Puteri, dan juga yang berbahagia Datin Nur Hayati Muhammad Yusof, aktivis masyarakat yang seringkali menyalurkan bantuan berkaitan ke pendidikan dalam kalangan pelajar, khususnya di negeri Johor dan Iskandar Puteri. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dan pastinya ini kita berada di mana sebenarnya Puan? Dan Puan ada Kampung Pedas dan berlatar belakangkan kayu bakau dan suasana yang cukup menarik bagi saya lah satu pengalaman. Baiklah, sebenarnya apabila kita bercakap mengenai aktiviti kesukarelawan, pastinya ia mampu mengasah bakat kepimpinan dalam kalangan mereka yang menyertai aktiviti kesukarelawan dan juga wanita. Jadi kita nak tahu juga sejauh mana peranan wanita dalam menggerakkan aktiviti kesukarelawan khususnya di negeri Johor ini sendiri. Mungkin Datin? Terima kasih Fauzan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sebagaimana kita tahu, wanita ni dia mempunyai peranan yang besar sebenarnya dalam masyarakat, dalam institusi kekeluargaan. Dia merupakan tonggak kepada kehidupan sebenarnya, sebab kita ni lebih dekat dan bersifat keibuan, dan secara tidak langsung dan secara langsung kita dapat mendekati masyarakat itu sendiri. Kalau kita pergilah ke mana kata KMK ataupun PPS, Pusat Pendapatan Sementara, kebanyakan mangsa yang ditempatkan di PPS banyak orang kata pergi ke wanita untuk meluahkan perasaan. Jadi macam mana Puan melihat aktiviti kesukarelawan ini dalam kalangan wanita? Terima kasih Fauzan. Macam yang Datin Nur cakap tadi, perempuan ni dia memang dia ada sifat keibuan tu. Walaupun perempuan tu dia tak kahwin lagi, tapi sifat keibuan tu memang semula jadi. Sebab tu tadi macam Fauzan cakap, kalau kita pergi ke PPS, sukarelawan yang berperanan menenangkan, beri motivasi ni memang sukarelawan wanita. Tapi dalam masa yang sama, kita tak pernah nafikan peranan sukarelawan lelaki. Sebabnya kalau kita tengok, kita pun perlukan kekuatan lelaki. Kalau kerja-kerja sukarelawan ni, angkat barang, pindahkan barang tu, itu tidak sampai ke kudrat wanita. Tapi kudrat wanita ni lebih kepada permainan emosi tu. Sebab tu kalau kita pergi ke kawasan-kawasan macam sebelum ni, tahun lepas kan, Johor banjir, yang memainkan peranan untuk menenangkan masa-masa banjir itu memang lebih kepada sukarelawan wanita. Saya sendiri selaku Pengerusi Pertubuhan Mentari Johor Iskandar Puteri, saya juga adalah Setiausaha Pertubuhan Mentari Johor. Mentari Johor ni ada di seluruh Johor, ada 26 parlimen. Kami sendiri memang gerakkan sukarelawan bersama-sama dengan Southern Volunteers di bawah kerajaan negeri untuk kita pergi ke pusat-pusat pemindahan banjir di Segamat, di Muar. Peranan kami yang sukarelawan wanita ni memang khusus untuk datang bercakap dengan ibu-ibu yang berada dekat dalam PPS tu, bercakap dengan kanak-kanak, sebab kanak-kanak ni waktu banjir mereka pun dapat dalam keadaan terkejut. Tiba-tiba mainan mereka hilang, barang sekolah mereka semua hilang, hanyut. Mereka pun berada dalam keadaan trauma. Jadi yang buat peranan untuk bercakap dengan anak-anak ni adalah sukarelawan wanita. Bukan kita kata sukarelawan lelaki ni tak sensitif, tak peka, tapi dia kan manusia ni kan diciptakan dia lebih kepada fizikal. Jadi kalau bagi angkat barang, kita panggil lah abang-abang, bapak-bapak tu angkat barang. Tapi yang buat bercakap, kan orang selalu kata, meja emosi orang selalu kata kan, wanita ni suka membebel, mak-mak ni suka membebel. Sebenarnya membebel tu, membebel tu penuh hikmah berbelan tu. Dia macam tu. Kalau kita tengok kesukarelawan inilah, pelibatan wanita dalam kesukarelawan ini, dia tidak tertumpu kepada masa susah. Dia sepanjang waktu. Jadi bagaimana melihat, orang kata aktiviti kesukarelawan ini dah tidak terbatas kepada semasa bencana, tetapi ia meliputi setiap masa bagi mereka yang memerlukan. Mungkin bagaimana melihat perkara tersebut? Macam saya terlibat dalam bidang pendidikan. Jadi
sukarelawan tu dia berterusan daripada maksudnya setiap masa lah kita perlu melihat keadaan. Contohnya macam saya terlibat dengan 2 buah sekolah, saya YDP 2 buah sekolah. Jadi kita nampak kat situ di mana keperluan yang mendesak, di mana keperluan yang perlu kita bantu untuk anak-anak ni dari segi sudut pendidikan lah. Contohnya dalam masa COVID yang lepas, kita belajar secara online dekat rumah. Rata-rata macam penduduk dalam kawasan Iskandar Puteri ni, macam kawasan kami ni mungkin Tanjung Kupang, 80% adalah di kalangan B40. Jadi kita sebagai contoh, saya YDP dan saya juga terlibat dengan kumpulan pelibatan ibu bapa komuniti swasta daerah Johor Bahru. Kita melihat keperluan yang perlu kita bantu pada anak-anak ni lah. Contohnya gadget-gadget. Kadang-kadang bila anak 5 orang, jadi macam mana keadaan tu mereka nak selesaikan. Dan macam sekolah, cikgu-cikgu tak boleh nak marah ke apa kalau mereka tak masuk kelas. Sebab kita kena tengok kat situ. Satu gadget perlu dikongsi untuk 4 anak. Jadi mereka perlu mengatur masa tu. Itulah yang jadi kita kat sini, kita sentiasa membantu benda-benda macam tu. Melengkap menolong. Dan Alhamdulillah, kerajaan negeri banyak membantu dari segi keperluan gadget dan sebagainya lah. Ramai cakap bila kita nak jadi sukarelawan ini, mental, fizikal kena kuat. Jadi apakah persediaan yang mungkin kalau ada adik-adik kita di luar sana yang ingin menyertai sukarelawan, wanita-wanita di luar sana, ibu-ibu, orang kata di luar sana yang ingin menyertai aktiviti kesukarelawan ini, kan? Apa yang perlu mereka persiapan awal lah? Dia bila kita nak jadi sukarelawan ni, pertama kita kena tahu adalah kita kena korbankan masa. Sama ada masa, kalau ada kawan masa dengan suami, kalau ada boyfriend masa dengan boyfriend, kalau ada anak masa dengan anak. Tentang persediaan emosi tu saya rasa adalah kita sendiri kena kuat. Macam saya sendiri bila saya pergi sampai ke Abador waktu COVID, sebelum COVID pun, sebab macam Fauzan cakap tadi, bila kita jadi sukarelawan ni, hantar bantuan tak ada musim. Bila ada orang memerlukan, ada orang susah, kita pergi hantar. Dan bila kita berhadapan dengan kes-kes yang sangat mendesak dan menyentuh hati kita, itu kita kena buat mesti. Kalau kan yang penerima tu nangis, kita nangis sama, dah tak jadi juga macam tu. Itu kedua. Yang ketiganya adalah macam di pihak Mentari sendiri, kami ada satu program yang kami namakan Mentari program khusus untuk kesihatan mental. Kami namakan program itu sebagai sakit tiada luka, luka tiada parut. Maksudnya program ni memang fokus kesihatan mental untuk adik-adik sekolah. Sebab apa yang kami buat adalah sukarelawan Mentari di 26 Parlimen di Johor menggerakkan program ke sekolah, berjumpa dengan cikgu kaunselor. Sebab kadang-kadang pelajar sekolah ni bila dia ada masalah, dia tak nak cakap dengan cikgu sekolah dia. Tapi disebabkan sukarelawan dalam kalangan Mentari Johor ni adalah muda-muda, kakak-kakak yang baru umur 25 tahun ke atas. Macam saya sendiri 34 tahun. Jadi mereka anggap kita macam kawan. Jadi kat situ kadang-kadang bila mereka bercerita kepada kita tentang apa yang mereka dah buat, yelah budak-budak kadang-kadang ada masalah isu akhlaknya semua. Ada ketikanya kita rasa emosi, kenapa buat macam tu? Tapi kita tak boleh react macam tu. Kita kena react dia sebagai kawan dengan tenang. So pada saya, selain daripada kekuatan fizikal, sebab kadang-kadang ada melibatkan kerja sukarelawan. Contohnya bantuan banjir sendiri, itu kena melibatkan kekuatan fizikal kan, Datin? Kita hantar sukarelawan banjir, tak kita nak harung air, tak tentu masa. Kadang-kadang pukul 3 pagi naik banjir. Orang telefon kita, tak boleh, ni waktu tidur takkan kita jawab macam tu. Kita kena bersedia. Selain pada kekuatan fizikal, kekuatan emosi jugalah. Macam Mentari sendiri yang handle kes-kes kesihatan mental, masalah. Kadang-kadang ada kaunselor sekolah yang dia tak boleh handle, dia datang kat kita, boleh tak Mentari datang untuk tolong pelajar ni. Kadang-kadang kita sendiri pun rasa nak kata jadi sukarelawan ni tak ada rasa penat, tipu. Kita bukan robot, kita manusia, ada perasaan, ada rasa penat tu. Hadap juga dengan kritikan orang keliling kadang-kadang yang pandang macam buat kerja sukarelawan tu dapat apa-apa lah tu. Sedangkan kita tak tahu struggle-nya kita buat kerja. Yes, persepsi. Kadang-kadang ada juga orang yang kita hantar bantuan, seolah dia fikir pertubuhan sukarelawan kita ni kena hantar barang yang best-best lah. Bukannya tak pernah juga kan, kita kena marang orang macam-macam yang kita hadapi. Macam-macam. Tapi kena kuat lah. Sebenarnya kita macam kita terlibat dengan ni, kita kena, satunya kita kena berani, kita kena sabar, kita kena peramah. Tak bolehlah kita datang bantuan tu muka masam macam terpaksa kan. Kita kena dekat dengan dia, kita kena jadikan kawan macam budak-budak ni semua kan. Kenalah macam tu. Kita cakap dengan kekuatan. Apa menyebabkan kekuatan macam Datin dan juga Puan nak
kata terlibat dalam bidang kesukarelawan ini, pastinya ada yang menyokong, pastinya ada yang memberi kekuatan di sebalik kekuatan kita nak tunjuk kepada masyarakat itu sendiri. Mungkin dan puan sendiri. Kalau saya boleh kata saya selalu fikir kalau saya tak tolong, siapa nak tolong? Mungkin kita boleh kata, abah tak apalah kalau aku tak tolong, orang A tolong, orang B tolong, ada wakil rakyat, ada menteri besar ke apa. Tapi pada saya dalam keadaan kerja-kerja macam ni, kalau semua benda kita nak serah kepada kerajaan negeri, saya rasa itu susah. Kita sebagai orang yang berada di ground, di masyarakat, kena tolong. Dan saya selalu fikir kalau saya rasa penat, saya akan fikir yang kalau saya tak buat, orang lain pun penat juga. Kalau saya tak buat, kalau saya fikir macam balik kerja dah penat, tak payahlah fikir pasal weekend baik pergi spend masa dengan anak, dengan suami, dengan keluarga. Kalau semua orang fikir macam tu, siapa nak tolong orang susah? Betul. Siapa yang akan prihatin kepada orang yang keliling yang susah ni? Dia lagi susah. Mungkin kita rasa susah, tapi sebenarnya ada orang lagi susah. Saya selalu melihat yang sebab macam Mentari Johor sendiri bekerja rapat juga dengan kerajaan negeri. Ada saluran kewangan yang dibantu oleh kerajaan negeri. Sebab kita kena tahu yang kerajaan negeri perlukan sukarelawan macam kita sebagai rakan strategik. Kerajaan negeri dia ada kaki tangan kerajaan, tapi mereka juga tak mampu nak selalu terus. Betul lah ada ketua kampung, ada penghulu, ada wakil rakyat. Tapi sebenarnya sukarelawan macam kita, kerajaan negeri juga perlukan. Dan untuk Pertubuhan Mentari Johor, kami memang sangat mendapat kerjasama daripada Menteri Besar sebelum ni, Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohamad. Dia memang penasihat penaung kepada Pertubuhan Mentari Johor, dan Menteri Besar ketika ini pun Yang Amat Berhormat Datuk Wan Hafiz pun sangat membantu untuk Mentari Johor buat kerja-kerja sukarelawan ni lah. Dia selalu kata yang Mentari Johor kena jadi mata dan telinga kerajaan juga. Untuk bantuan. Sebab bantuan ni dia ada macam-macam, ada berbagai-bagai, bantuan meluas. Macam Yati kata, bantuan pada segi pendidikan, dia macam-macam bantuan. Bila kita cakap puan, Datin, saya nak tanya juga Datin, bagaimana orang kata menceburi dalam bidang kesukarelawan ini, khususnya dalam melibatkan dalam bidang pendidikan. Tapi saya tak nak kita rehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Sembang Kedai Kopi. Kembali dalam program Sembang Kedai Kopi dengan kupasan wanita dan rakyat. Tadi saya tinggalkan Datin dengan persoalan bagaimana detik pertama orang kata terlibat dalam aktiviti kesukarelawan ni, Datin, mungkin. Khususnya dalam bidang pendidikan lah orang cakap. Okey, detik pertama sebenarnya anak-anak saya mula bersekolah darjah 1 sampai darjah 6 lah dekat Sekolah Kebangsaan Tiram Dukuk. Kira sekolah tu pun sekolah lama saya. Okey, saya dah tinggalkan lama sekolah tu. Bila 2017 saya ke sekolah dengan harapan untuk nak hadir mesyuarat PIBG. Tapi dekat situ saya terjebak dengan pelantikan sebagai yang dipertua. Jadi bermulalah aktiviti sukarelawan saya dekat situ. Dan semasa saya menerima tanggungjawab tu dalam diri saya tanamkan yang saya ni menjadi YDP untuk bekerja. Bukan untuk duduk di atas pentas ataupun untuk sebagai mengarah, tapi kita bekerja bersama dengan jawatankuasa yang ada, dengan pentadbir, dengan guru-guru dan warga sekolah tu sendiri. Itu detik pertama. Kemudian dah jatuh cinta dengan aktiviti sukarelawan. Lagipun sekolah tu sekolah saya. Jadi kalau saya tak bantu, siapa lagi kan? Memandangkan sekolah tu pun dah berusia lebih 100 tahun. Jadi keperluan prasarananya banyak sangat yang kurang dengan kelas yang saiz lama, kelas kecil. Tetapi permintaannya semakin hari semakin bertambah sampai kita pun tak mampu untuk menyediakan kelas. Sampai ada ibu bapa yang cakap, tak apa, kita sediakan meja sendiri dengan kerusi sendiri. Sampai macam tu sekali dia punya permintaan, sedangkan sekolah-sekolah lain pun ada. Tapi mungkin sebab penglibatan PIBG kita dekat situ aktif, jadi masyarakat tu nampak. Jadi mereka berebut-rebut untuk masuk ke sekolah tersebut. Kemudian saya berlangsung pula ke sekolah menengah. Berterusan. Sehingga sekarang. Dalam bidang pendidikan. Macam Puan Nur Diana sendiri terlibat kali pertama dalam orang kata kesukarelawan tu, perasaan kali pertama membantu orang di lampangan tu. Dia mula-mula terlibat dengan sukarelawan ni melibatkan kerja kebajikan masa umur saya dalam tingkatan 4 ke 5 macam itulah, awal lagi. Masa tu sebab arwah ayah saya juga adalah pemimpin masyarakat. So ikut arwah ayah hantar bantuan dekat orang susah. So waktu tu sebabkan kita pun dah besar juga, so daripada situ kita faham, kita kena tolong orang. So kalau kita ada keupayaan, kita ada kelebihan, kita kena tolong orang. Dan masa tu arwah ayah selalu pesan yang tak guna kalau kita ada lebih, kita seorang je yang senang.
So arwah yang selalu pesan macam tu lah. And then bila masuk universiti, sebabnya kita rasa seronok setiap kali kita tolong orang gembira tu, kita rasa seronok. Masuk universiti, buat lagi kerja sukarelawan. Saya ingat lagi sewaktu belajar di Pulau Pinang, Science Malaysia, saya buat satu projek dengan kawan-kawan universiti, nama dia Projek Warga. Kita waktu tu selamatkan anak-anak yang dijadikan mangsa pelacuran di Pulau Pinang. So setiap benda tu bila dah habis belajar, dah bekerja pun masih lagi aktif terlibat dengan NGO lah. Banyaklah NGO khususnya di Johor. Jadi bila dah habis belajar tu balik ke Johor, memang di Johor lah kerja sukarelawan tu. Berterusan lah sampailah sekarang dah beranak pun, dah ada anak pun di Johor juga buat kerja sukarelawan. Puan dan Datin mempunyai pengalaman tersendiri, khususnya apabila kita bercakap mengenai pengalaman membantu masyarakat. Mungkin ada tak cebisan memori yang tak dapat dilupakan apabila kita membantu masyarakat, pada yang sama kita terbawa balik, terfikir masalah yang dihadapi mereka. Mungkin boleh dikongsikan pengalaman yang tidak boleh dilupakan, detik-detik yang tidak boleh dilupakan tu sebenarnya. Sebenarnya kalau nak ikutkan pengalaman, banyak yang situasi-situasi yang orang kata menyentuh hati kita. Contohnya bila kita hantar bantuan ke rumah mereka, kadang-kadang dekat sekolah tu kita tak nampak tau. Mungkin kita tahu dia susah, tapi bila kita menyelusuri sampai ke rumah, kita nampak keadaan dia bagaimana, struggle dia macam mana, dia akan menyentuh hati kita dan benda tu akan terbawa-bawa sampai ke rumah. Dan pastinya kita akan ingatkan pada anak-anak kita bahawa bila suatu masa nanti kita kena tolong orang juga. Jadikan mereka sebagai kawan. Jangan kita, kalau kita ada lebih, macam Diana cakap tadi, kita jangan menunjuk atau belakang, tapi kita sama-sama bantu apa kesusahan yang mereka hadapi. Itulah kita belajar menjadikan pengajaran. Sebenarnya benda-benda macam ni, kerja-kerja kemasyarakatan ni kita kena pupuk daripada awal. Contohnya daripada anak-anak kita daripada kecil. Jadi mereka tahu. Dan macam anak-anak kami ni semua daripada kecil mereka nampak mak bapak dia buat apa. Macam tu. Betul. Macam Diana sendiri, mungkin ada pengalaman yang terkesan lah dalam lubuk hati tu. Macam Kak Datin Yati cakap tadi, pengalaman tu ada banyak sebab kita buat kerja sukarelawan ni lama. Tapi antaranya yang masih segar dalam ingatan saya, sampai kalau saya pergi mana-mana buat talk ke apa, saya akan kongsi. Kisah ini adalah waktu PKP, saya pergi hantar bantuan dengan kawan-kawan sukarelawan saya lain ke satu rumah ni. Dan rumah tu berada dalam komuniti dekat je dengan kawasan rumah saya. Tapi saya tak tahu saya terlepas pandang ke macam mana. Waktu tu saya hantar bantuan asas lah. Kita hantar sukarelawan tu beras, minyak, biskut, mi segera semua tu kita hantar. Dan waktu saya bawa barang tu, rumah tu memang daif lah rumahnya. Dan nampak ada anak kecil yang anak tu umurnya lebih kurang dengan anak saya je, dalam 7 tahun, 6-7 tahun macam tu. Dia kata, Mak, hari ni kita dah boleh makan nasi ke? Sebab dia nampak saya peluk beras. Maksud saya fikir, kenapa dia cakap macam tu Kemudian bila saya tanya dengan mak dia kata, dah 3 hari mereka cuma makan biskut apa tu, Hupsang cream crackers tu kan. Kalau kita kadang-kadang biskut kering orang cakap kan. Kadang-kadang kalau kita ni biskut kering separuh lagi kita dah buang dah. Tapi mereka terpaksa catur. Anak dia boleh makan tu satu hari 3 keping pagi, 3 keping petang. Dan waktu tu saya terfikir, ya Allah, cakap tu aku ni terlepas pandang ke? Sebab dalam masa sama saya fikir anak saya di usia yang sama masih lagi boleh pilih makanan. Mak, hari ni nak makan nasi goreng. Mak, hari ni nak makan spaghetti. So kadang-kadang kita sediakan, dia tak nak. Anak kita kalau biskut kering tu kadang-kadang anak tak pandang pun. Tinggal je. So dalam keadaan macam tu, yang itu memang saya tak boleh lupa. Satu lagi adalah waktu saya pergi bantuan misi banjir. Waktu ni Pertubuhan Mentari Johor pergi hantar bantuan di Selangor, adalah bila kita bagi baju dekat nenek ni. Nenek tu meraung, peluk kaki saya sampai saya rasa bersalah sebab nenek kan peluk kaki kita. Terima kasih lah nak. Dia kata baju nenek semua dah hanyut. Padahal kita tu baju kita bagi tu baju recycle. Tapi bersyukurnya dia penghargaan. Sampai sekarang saya ingat lagi muka nenek tu macam mana. Itu memang antara pengalaman yang memang saya tak boleh lupa dah. Satu lagi adalah bila Datin Yati cakap pasal kita ada anak-anak. Saya ada anak saya ni sentiasa tengok yang mak pergi tolong orang. Anak saya balik sekolah, kalau dia kata kawan dia tak cukup duit belanja, Mak, boleh tak minta duit sikit? Kenapa nak bagi kawan? Sebab kawan kakak tu duit belanja dia ada 50 sen je. Sebab dia pergi sekolah bawa RM2. So dia rasa sikit. Situasi tu berlaku sama dengan saya. So
So macam dari hati cakap tadi, kita kena pupuk anak kita. Sebab tak guna kalau kita je buat kerja sukarelawan tapi kita tak didik pun anak-anak kita sebagai pelapis akan datang untuk buat juga kerja-kerja Kadang-kadang sama. orang yang susah ni, dia tak semestinya bukan kita terlepas pandang. Kadang-kadang dia orang ni dia tahu diri dia. Betul, Dia malu, segan. Betul. Dia ada banyak keadaan kan. Jadi kita ni kadang bila kita keluar pergi ke kampung-kampung ataupun pergi ke mana-mana ni, kita nampak sendiri. Sebenarnya bukan kita yang terlepas pandang, tapi keadaan tu lah. Lakunya waktu informasi tu tidak sampai Ya, ke pihak. Antara cabaran yang dihadapi lah untuk bagi mereka yang terlibat dalam bidang kesukarelawan ni, apa antara cabaran-cabaran yang kita kena sedia dan kita kena prepare dalam penyelesaian tu mungkin? Macam saya sendiri, macam saya cakap dekat Fauzan tadi, adalah persepsi masyarakat. Kadang-kadang orang melihat sukarelawan ni dananya dapat banyak. Tapi sedangkan sebenarnya kita juga berhadapan dengan kekangan dana. Kita cuba untuk tolong semua orang. Tidak ada orang yang tertinggal. Tapi kita berhadapan dengan kekangan dana tu. Kadang-kadang kita dah cuba dah tolong sehabis baik pun orang kata, yelah, tolong orang sana je, orang sini tak tolong. Tu pun ada tu. Padahal kita bukan menteri besar. Kita ni sukarelawan. Dana pun kita cuba dapatkan cukup-cukup. Tapi di Johor ni alhamdulillah lah. Menteri besar lama, menteri besar yang baru ni sangat membantulah bila tapi lah kerajaan negeri pun dia pun ada kekangan dia juga. Tapi untuk masa sekarang sangat-sangat membantulah. Maksudnya untuk kita buat kerja-kerja sukarelawan tu sangat-sangat membantu. Saya rasa cabaran-cabaran lain macam penat tu semua boleh ditangani, tak ada masalah pun. Penat, hari ni penat, tidur, lepas tu esok dah okey dah. Dah move on dah. Okay. Orang kata charge bateri. Cabaran untuk berhadapan dengan dalam bidang pendidikan lah kanak-kanak yang orang kata tidak cukup peralatan. Mungkin cabaran-cabaran lagi, apa yang lagi sebenarnya di depan ni lah? Sebenarnya sama je cabaran dia. Maknanya kita kena sediakan lebih prasarana tersebut. Contohnya dekat sekolah yang terkesan dengan dengan situasi semasa. Jadi kita sebagai YDP kena berusaha, kena alert, kena berusaha mencari dana secukupnya. Walaupun memang banyak bantuan daripada kerajaan negeri, daripada kerajaan pusat, daripada swasta, daripada NGO-NGO lain, tapi kita sendiri kena kreatif untuk cari dana untuk membantu warga kita, warga sekolah kita lah khasnya. Di samping bantuan-bantuan di sekitar macam saya pun terlibat dengan daerah, jadi kita menyeluruh lah benda tu. Mungkin minit-minit terakhir ni lah, satu perkara yang diharapkan lah untuk menggalakkan aktiviti kesukarelawan dalam kalangan wanita dan kalangan masyarakat Johor dan seluruh rakyat Malaysia, keluarga Malaysia sendiri, mungkin Datin. Harapan saya ialah kita sendiri mempunyai peranan masing-masing untuk terlibat dalam aktiviti kesukarelawan ni. Jadi sebagaimana yang saya cakap tadi, aktiviti seperti ini kita perlu pupuk daripada peringkat awal agar mereka dapat tanamkan dalam diri mereka bahawa kita ni bersama-sama dengan orang lain. Bukan maksudnya kita sendiri, mereka sendiri, dan harus bergabung lah. Jadi dapat menyelesaikan suatu masalah tersebut. Kalau saya sendiri, pertama saya mahu berharap yang pihak kerajaan, sama ada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri, boleh buat satu program sukarelawan yang secara konsisten di sekolah. Sebab pada saya, semangat sukarelawan ni kena semak daripada sekolah. Yang kedua adalah, pengalaman saya sendiri adalah apabila kita berniat baik untuk buat kerja sukarelawan ni, tapi kita juga berhadapan dengan pelbagai prosedur kerajaan. Betul. Itu disisihkan peringkat tu. Maksudnya sedikit kelonggaran diberi sebab benda tu saya sendiri hadapi, dan kadang-kadang saya tak nafikan kerajaan banyak bantu, tapi bila kita nak tolong, kadang-kadang prosedur tu terlalu rigid, kompleks. Dia punya birokrasi tu terlalu banyak. Sebab saya sendiri memang saya kena mengaku lah yang saya sendiri pernah bergaduh dengan pegawai kerajaan untuk kita hantar bantuan saja. Itu juga perlu diselesaikan. Sebab bukan semua orang nak jadi sukarelawan. So bila ada orang yang sanggup tu, saya rasa perlu diberi kerjasama yang baik jugalah. Okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Sembang Kedai Kopi. Kita kupas mengenai wanita dan rakyat
Dan benarlah bak kata pepatah, pangan yang menggayunkan buayan dapat menggoncang dunia. So kata sifat lemah lembut wanita itu sebenarnya mampu menyumbang kepada idea dan pembangunan demi kepentingan negara. Sebelum berakhir, saya nak kongsikan kod ini kepada anda untuk kita fikir bersama. Hari ini kita berharap untuk sebuah kejayaan. Namun ingat, setiap kejayaan harus dicipta tanpa ada rasa putus asa. Saya Fauzan Azmi mewakili kru penerbitan Sembang Kedai Kopi ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.